أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kerana jika tiada wajib baginya sifat ini nescaya berkehendak kepada yang mengadakan atau kepada zat atau kepada mereka yang menolak daripadanya akan kekurangan. Maka apabila wajib baginya segala sifat ini, nescaya mustahil oleh segala lawannya, maka ini 20 akidah. Betul dah situ dah. Kerana jika tiada wajib baginya sifat ini. Istighna. Kerana jika tiada wajib baginya sifat ini, makna sifat-sifat ini. Sifat mana? Yang dipanggil sebagai sifat istighna, iaitulah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu bi nafsih. Kemudian sama' basar kalam dan kaunuhu, tiga tu. Jadi 11 semuanya. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, 5 gak sama' basar kalam. Kemudian 3 kaunuhunya, makna-maknawiyahnya. Jadi 11. Jadi 11 ini, mana? Ambil. 11 ini dipanggil sebagai sifat istighna. 11 daripada 20. 11 daripada 20. Cik dah ambil gapi menyekat dia. Awi ambil senduk dia. Mana nyap? Nyap. Mana dah. Apa? Segera. Nyambil. Mana ni? Apa kada? Kau. Yang ini sifat, dia panggil sifat istighna. Istighna.
Mana sifat senarai dia ialah wujud, kidam, baqa, mukhalafah, lil hawadis, qiyamu binafsih, binafsih. Situ 5. Kemudian samuk, basar, kalam. Itu 8. Kemudian kaunuhu, sami'an, kaunuhu, basiran, kaunuhu. Itu 11. Bermakna ada 9 lagi, cukup 20. Jadi kalau daripada sifat salbiyah tu, dia tidak ada sifat wahdaniyah. Jadi wahdaniyah tu dia masuk dalam kumpulan sifat iftiqar. Jadi bagaimana? Bermakna sifat wujud. Jadi kalaulah tidak ada sifat wujud ini, dengan makna wujud zati bermakna Allah Ta'ala tidak terkaya. Tak terkaya maksudnya berhajat. Terkaya maknanya tidak berhajat. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan wujud, dengan makna wujud zati, dia berhajatlah kepada tukang yang mengadakannya. Dia berhajat kepada makna tu. Sebab ni wujud, macam wujud kita. Wujud ini murad dia wujud zati. Maknanya ada dia tu kena ada yang mengadakan dia. Kalau tidak bersifat dengan wujud. Juga kidam. Kidam pun kalaulah tidak bersifat dengan kidam, mana Allah Ta'ala tu tidak terkaya lah. Jadi sifat-sifat ini menjadikan Allah Ta'ala tu istighna daripada tiap-tiap yang lain daripada dia. Allah Ta'ala tu tidak mukhalafah, bermakna dia tu mumathalah, bersamaan dengan yang baru. Baru dia berhanjak kepada tukang yang mengadakan dia. Kalau begitu Allah Ta'ala pun sama juga. Begitu. Begitu juga samuk. Sanih dia kata tak ada. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan samuk, bermakna dia bersifat dengan tuli. Kalau dia bersifat dengan tuli, berhajat Allah Ta'ala kepada doktor yang nak memperbaiki penyakit tuli itu. Yang tadi dia sebut sebagai menolakkan mudarat-mudarat. Begitu juga kalau tak bersifat dengan basar. Maka bila kita kata Allah Ta'ala tu istighna, bila kita kata Allah Ta'ala tu istighna, bersifat dengan istighna, ini ada sifat uluhiyah. Sifat ketuhanan itu apa dia? Istighnal ilah in kulli ma siwah. Istighna tu ringkasnya. Kalau kita habiskan dia jadi istighna'ul ilahi in kulli ma siwah. Maknanya terkaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lainnya. Jadi, bila terkaya Allah Ta'ala itu daripada tiap-tiap, nescaya lazimlah ia bersifat dengan sama. Lazimlah Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Lazim Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Kerana kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sama, bermakna dia tuli. Kalau Allah Ta'ala tuli, maka dia berhajatlah kepada yang boleh menghilangkan tuli dia tu. Sebab tuli ni sifat kekurangan, tak boleh ada di Tuhan. Kalau kita manusia pun, kita tak mahu, bahasanya, ada benda-benda kekurangan itu. Jadi, Tuhan tidak sewajar, tidak sepatutnya ada benda-benda kekurangan. Sifat-sifat kekurangan. Maka berhajat ia kepada yang menolakkan kekurangan itu ataupun mudarat itu. Tu. Jadi maksudnya ialah kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sama, maka dia tidak istighna. Kalau dia tidak bersifat dengan basar, dia tidak istighna. Kalau dia tidak bersifat dengan kalam, begitu juga kaunuh itu ialah sebagai lazim kepada 3 sifat ini. Kalau Allah Ta'ala tu tidak qiyamu binafsih, berdiri dengan sendiri, maksudnya berdiri dengan sendiri itu memberi maksud bahawa tak berhajat. Qiyamuhu ta'ala binafsih, itulah makna yang paling dekat kepada makna istighna.
Qiyamuhu ta'ala binafsi itu maksud dia la yahtaju, tidak berhajat. Istighna itu makna dia ialah tidak berhajat juga. Jadi bila kita kata la ilaha illallah, apa makna la ilaha? Ay la mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftakiran ilaihi kullu ma'adah illallah. Tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi muftakiran. Ini istighna. Jadi tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap yang, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita kata Allah Taala tu mustaghnin, al-mustaghni an kulli ma siwah. Allah al-mustaghni an kulli ma siwah. Allah ni terkaya ia daripada tiap-tiap yang lainnya. Apa makna terkaya? Tak berhajat kepada tiap-tiap yang lain. Bila kita kata Allah Ta'ala tu mustaghni an kulli ma siwah, terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya, makna tak berhajat kepada tiap-tiap yang lainnya, maka lazimlah ia bersifat dengan wujud. Lazimlah ia bersifat dengan kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsi, sama' basar kalam, dan kaunuhu sami'an basiran mutakalliman. Kerana kalaulah Allah Ta'ala tak bersifat dengan wujud, bermakna dia tu berhajat kepada yang lain. Berhajat kepada yang lain tu dia panggil tidak kaya. Kaya-kaya ni tak berhajat. Kalau Allah Ta'ala tidak kidam, dia berhajat kepada Tuhan yang menjadikan dia. Makna dia berhajat. Kalau dia tidak baqa, bermakna dia tu baharu. Sebab yang boleh menerima idam, makna tiada itu ialah yang baru. Sama juga dengan kidam. Maka dia berhajat kepada Tuhan yang mengadakannya. Kalau Allah Ta'ala tu tidak mukhalafah dengan segala yang baru, bermakna dia tu baru juga. Dia memasalah. Kalau dia tu baru, bermakna dia berhajat kepada Tuhan yang menjadikannya. Maka dengan sebab itulah lazim. Lazim makna mesti, wajib. Lazim pada akal kita bahasanya kalau Allah Ta'ala tu istighna, kita katakan bahasanya Allah Ta'ala tu istighna, bermakna lazimlah dia wujud. Bila dia tu istighna, makna lazim dia. Kidam baqa mukhalafatu, sama' basar kalam. Sama' hak ni lazim berhajat kepada Tuhan. Sama' kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sama', bila kita kata Allah Ta'ala itu istighna, terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya, maka lazim dia berhajat, dia bersifat dengan sifat sama'. Kenapa? Kerana kalau dia tak bersifat dengan sama', bermakna dia bersifat dengan lawannya. Ialah tuli. Maka tuli itu dia panggil apa dia? Kekurangan. Bila kekurangan itu tidak boleh ada pada Tuhan. Jadi bila ada kekurangan pada Tuhan, yakni tuli, maka dia berhajat kepada apa? Tuhan yang boleh membuang sifat tuli itu. Kalau manusia kita panggil doktor. Jadi Tuhan berhajat kepada doktor untuk pisah, usahakan untuk menghilangkan penyakit tuli itu. Begitu juga basar. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan basar, bermakna dia buta. Buta tu benda kekurangan, tak boleh ada di Tuhan. Perlu dibuang akan dia. Siapa yang nak membuangnya? Makna itu yang maknanya Allah Ta'ala tu berhajat kepada Tuhan untuk membuangkan kekurangan ini. Itu mustahil. Karena Allah Ta'ala tu mustaghnin an kulli ma siwa. Ialah al-mustaghni, yang terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, sabitnya semua sifat-sifat, 11 sifat ini, kerana jika tiada wajib baginya sifat ini. Mana sifat ini? 11 ini. 11 ni. 11 sifat ni. Ini sifat istighna. 11 daripada 20. 11 daripada 20. Bermakna tinggal 9 lagi. 11 daripada 20. Jadi kalaulah kerana jika tiada wajib baginya, bagi Allah Ta'ala sifat ini. Mana sifat ini? 11 sifat ni.
Wujud kita baku mukhalafatu ta'ala qiyamu bi nafsi sama basakalan kaunu sami'an basiram mutakaliman ni. Sebelah sifat ni. Kalaulah Allah Ta'ala tak wajib sebelah sifat ini, nescaya berhajat kepada yang mengadakan. Mana kalau dia tidak bersifat dengan wujud, bermakna dia tu, mana Allah Ta'ala berhajatlah kepada Tuhan yang mengadakan dia. Sama juga qidam baku mukhalafatu ta'ala qiyam. 5 sifat ni, kalau tak bersifat dengan 5 sifat ini, wujud qidam baku mukhalafah dan qiyam bermakna Allah Ta'ala berhajat kepada Tuhan fa'il, mukhassis. Mukhassis yang mengkhususkan, maksudnya fa'ilun. Fa'il makna Tuhan yang mengadakan dia. Kalau kita kata Allah Ta'ala tak bersifat dengan mana-mana salah satu daripada 5 sifat ini, bermakna dia berhajat kepada Tuhan. Berhajat kepada Tuhan itu tidak istighna. Istighna ni tak berhajat. Kemudian kalau dia tak bersifat dengan samuk, basar, kalam, bermakna dia berhajat kepada Tuhan untuk membetulkan sifat yang tidak bersifat dengan samuk, bermakna sifat dengan tuli, buta, bisu. Bisu tu tak boleh ada sebab tak boleh ada di Tuhan sebab bisu sifat kekurangan. Maka kalau dia bersifat dengan bisu, kena ada Tuhan yang boleh menghilangkan kebisuannya. Maka dia jadi berhajat. Ya, sebab itulah bila kita kata Allah Ta'ala tu istighna, maka dia lazim baginya bersifat dengan samuk, basar, kalam dan kaunuhu itu. Nah, qala mu'allifur rahimahullah ta'ala, nescaya berkehendak kepada yang mengadakan atau kepada zat tempat dia nak menumpan. Mana? Qiyamuhu ta'ala bi nafsih, apa makna? La yahtaju ila mahalin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tak berhajat kepada mahal, mana tempat. Tempat itu apa dia? Zat, untuk dia menempati akan dia, untuk dia menumpankan di zat itu. Kerana Allah Ta'ala itu zat. Zat tidak menumpan pada zat. Yang menumpan pada zat itu ialah sifat. Allah Ta'ala bukan sifat. Kerana kalau Allah Ta'ala itu sifat, dia tak bersifat dengan segala sifat-sifat. Yang bersifat, mana yang bersifat itu ialah zat. Zat yang bersifat, sifat tidak bersifat. Maka Allah Ta'ala tidak sifat, dia tu zat. Bila dia zat, dia tidak menumpan di zat yang lain. Bila dia tidak menumpan di zat yang lain, mana dia tak berhajat kepada mahal. Dia tak berhajat kepada zat yang lain. Jadi, kepada zat, itu. Maknanya, kepada yang mengadakan satu, atau kepada zat, atau kepada mereka yang menolak daripadanya. Jadi, menumpai pada zat itu, khususnya sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Dan menolakkan daripadanya akan kekurangan. Mana? Lawan kepada samuk, basar, kalam. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan samuk, dia bersifat dengan lawannya, iaitulah bisu. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan basar, dia bersifat dengan lawannya, ialah buta. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan kalam, dia bersifat dengan lawannya, ialah bisu. Maka tuli, buta, bisu ni kekurangan, tak boleh ada di Tuhan. Maka kalaulah Allah Ta'ala bersifat dengan lawan kepada sifat, 3 sifat ini, maka dia berhajat kepada Tuhan yang boleh menolak daripadanya akan kekurangan itu. Maksudnya boleh perbaiki ketulian itu, kebisuan itu, kebutaan itu. Karena buta, tuli, bisu itu benda yang tak patut ada kepada Tuhan. Karena itu adalah perkara yang kekurangan. Maka bila begitu makna wajib, bila kita kata Allah Ta'ala tu istighna, maka lazimlah dia tu bersifat dengan wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, sama' basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, makna 11. Jadi yang berbaki lagi ialah tinggal 9. Bila 9 yang tinggal lagi baki 9 itu kita dah tahu dah. Maka dia termasuk dalam kategori sifat iftikar kepada Allah Ta'ala oleh sekian yang lainnya. Istighna 11, iftikar 9, jadi 20 sifat. Maka apabila wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, dia kenyataan dalam ilmu ni makna dia berulang begitulah. Jadi apabila wajiblah bagi Allah Ta'ala
segala sifat ini, bila dah lazim dah nescaya mustahil, tentulah tidak oleh segala lawannya. Itu kaedah dia. Bila dah kata sabit Allah Ta'ala itu wajib bersifat dengan sebelah sifat ini, maka mustahilah Allah Ta'ala bersifat dengan lawan kepada sebelah sifat ini. Iaitu tiada, baru, binasa, menyamai dengan makhluk, berhajat kepada tempat dan juga tukan, tuli, buta, bisu, dan keadaan yang buta, keadaan yang bisu, keadaan yang tuli. Itu semua adalah mustahil. Mustahil dengan sebab sabit dah. Orang panggil yang wajib tadi. Maka ini 20 sifat akidah daripada wajibat. Mana iftikar dia ayat dah ke? Bawah. Tu. Kau serat sebelah. Dia sebut dah 20. Maka, ini 20 sifat akidah. Ini 20 akidah. Allah kita pegang akidah ni maksudnya simpulan di dalam hati kita. Apa yang kita simpulkan dalam hati. Ini misalnya kita i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan wujud. Maka itu satu akidah. Kita i'tiqad pula Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Jadi dua akidah. Kita i'tiqad pula Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qiyamu binafsih. Jadi 5 akidah dah. Jadi maknanya maka ini sifat istighna dan juga iftiqar ini. Jadi terbitlah 20 akidah daripada wajibat. Sifat-sifat yang wajib dan mustahilat. Lawan kepada wajibat itu mustahilat. Terbit 20 juga. Dan melazim ia pula akan nafi wajib berbuat sesuatu. Itu sifat harus. Bila kita kata istighna Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lainnya, maka itu melazimkan, menafikan wajib berbuat sesuatu daripada segala mungkin atau meninggal perbuatnya. Tidak wajib, hanya harus bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala harus menjadikan mungkin ataupun tiada menjadikan mungkin. Tidak wajib. Kalau wajib bermakna Allah Ta'ala itu berhajat. Ada kepentingan. Macam kita terpaksa buat tandas. Sebab itu adalah keperluan. Tak dapat tidak. Kita berhajat kepadanya. Kalau boleh kita tak mau. Tapi kita dah terdesak. Tergagah kita panggil. Jadi Allah Ta'ala makna Tuhan tidak macam tu. Harus sahaja. Bila kita kata istighna Allah Ta'ala an kulli ma siwa, bermakna harus sahaja Allah Ta'ala mengadakan mungkin ataupun meniadakan dia, tidak wajib. Maka istighna Allah Ta'ala an kulli ma siwa ini menafikan, lazim menafikan wajib Allah Ta'ala mengadakan mungkinat ataupun meniadakan dia. Maksudnya ialah tidak lazim, hanya harus sahaja. Dengan kata lain, maksudnya bila kita kata Allah Ta'ala tu is'ina an kulli maswa, maknanya harus, maka melazimkan bahawasanya harus sahaja bagi Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin ataupun meniadakan dia. Jadi dan melazim ia pula akan nafi wajib berbuat sesuatu. Gabriel sesuatu tu bayan kepada sesuatu daripada segala mungkin. Daripada segala mungkin atau meninggal perbuatnya. Ataupun maksudnya harus bagi Allah Ta'ala meninggalkan perbuatnya mungkin.
Dan jika tiada harus, dan jika tiada, yakni tiada harus perbuat suatu daripada mungkin atau meninggalkan dia, nescaya lazim ketiadaan istighnanya. Oh, jika tidak, kalau Tuhan ni tidak harus tapi wajib dah kena buat. Makna Tuhan ni tidak istighna lah. Tidak istighna bermakna Tuhan itu berhajat kepada suatu yang lain. Wajib. Bila kata wajib itu terpaksa kena buat. Apa kerana terpaksa kena buat? Karena dia berhajat kepada suatu tu. Tu. Seperti kita berhajat kepada tandas. Walaupun kalau diberi pilihan, kita tidak menyenangi, bahasanya ada tandas itu. Kalau kita ni tak payah berak, tak payah kencing, kita no. Tapi Tuhan tidak memperjadikan begitu kepada kita. Sebab ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Hikmah itu dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Untuk memantapkan lagi akidah kita. Ada hikmah. Semua kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu ada faedahnya, ada manfaatnya, ada hikmahnya. Begitu kita yakin kepada ini, itulah menandakan mantap tak mantapnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni kepercayaan kita kepada Allah Taala bahawa Allah Taala jadikan apapun itu masalahnya untuk kita manusia. Kebaikan kepada kita manusia. Allah Taala tu maha suci daripada mempunyai kepentingan. Allah Taala tidak berkepentingan. Gharak, ada gharak. Allah Ta'ala buat bumi ni, buat bumi, buat arash, buat langit, buat malaikat. Maknanya kalau tidak ada malaikat, jadi susahlah Allah Ta'ala. Tidak. Allah Ta'ala jadikan malaikat itu bukan kerana kalau tidak ada malaikat, jadi susahlah Allah Ta'ala nak menguruskan alam ini tu. Tidak. Tetapi adanya malaikat ini ada beberapa hikmah di sebaliknya. Antaranya untuk menzahirkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala supaya ada bukti-bukti yang nyata akhirat kelak. Jadi, begitu. Allah Taala dia tidak berhajat kepada apa-apa pun. Jadi, dan jika tiada bersifat dengan sifat-sifat tadilah, nescaya lazim ketiadaan istighnanya. Lazim tidak terkayanya daripada memperbuatkan suatu itu. Terpaksa kena buat. Allah Ta'ala terpaksa kena buat. Itu mustahil. Tak boleh terima pada akal. Terpaksa kena buat sesuatu itu bermakna Tuhan itu berhajat kepada sesuatu. Kalau terpaksa buat sesuatu bermakna tak berhajat. Makna dia berhajat. Bila berhajat maknanya tidak istighna lah. Tidak terkaya. Atau meninggalkannya. Mana dia kena tinggal benda tu. Kalau tidak jadi terjejas dia. Tidak. Itu dipanggil keterpaksaan. Dia tidak ada kepada Allah Ta'ala. Tergagah keterpaksaan. Allah Ta'ala buat itu tanpa ada kepentingan. Bukan kembali kebaikannya itu kepada Allah, tapi kepada kita manusia. Jadi wajib kita kena iktikad macam tu. Maka ini satu akidah. Iaitu akidah harus. Biasa saja. Sifat yang harus bagi Tuhan itu makna satu. Jadi, maka jumlah barang yang lazimkan dia itu istighna. Ialah tadi berapa saat ni? Tu. 22 ni. Mana tadi dia kata? Ini 22 akidah. Tu saya terlepas pandang tadi. Tadi adalah 22 akidah. Saya perasan 20. Waktu saya tanya iftikar tu. Jadi sifat istighna itu 11 yang wajib, 11 yang mustahil. Maka jadilah 22. Tu.
11 yang wajib, 11 yang mustahil. Jadi wajib, jadi istighna ni, sifat istighna 11 wajib, 11 mustahil, dan satu lagi ialah 11. Ni sebelah ni. 11 dan satu harus. Jaiz. Jadi 11, 22. Tambah satu lagi yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi 23. Daripada yang akhirnya aqaid ketuhanan Allah Ta'ala ini, dia ada 41. Kalau kita bilang yang sifat 20 itu. Kalau kita bilang penambahan sifat ma'ani, ada dua penambahan sifat ma'ani yang wajib kita ketahui secara tafsili. Sifat idrak dan sifat takwin. Kemudian bila ada penambahan pada ma'aninya, ada penambahan juga pada sifat maknawiyah. Karena sifat maknawiyah ni dia melazimkan bagi sifat ma'ani. Jadi tambah dua juga. Kaunuhu ta'ala mudrikan dengan kaunuhu ta'ala mukawwinan. Jadi 24. Jadi kalau kita bilang itu 24 yang wajib, 24 yang mustahil. Jadi 48 sifat Tuhan yang wajib dan mustahil dan satu harus, jadi 49. Sifat Nabi tetap 9, tidak ada khilaf. 4 wajib, 4 mustahil, satu harus, jadi 9. Jadi 48 capuk makna 9, jadi 50, 48. Betul, 24, 48, jadi 48, betul lah. 48 tambah 9 jadi 57. Jadi ada 57 akidah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, campur belaka dah. Kalau yang kita bilang 20 jadi 41 yang harus bagi itu 41 sifat ketuhanan Allah dan 9 yang Nabi jadi 50 akidah. Sekarang hak sifat istighna ni dia ada banyak mana. Hak kita bilang 20. Di atas qaul yang membilangkan 20 sifat. Jadi 20 sifat itu ada 20 sifat yang wajib, yang mustahil 20, 40, satu yang harus. Jadi 41. Jadi 11 yang wajib, 11 yang mustahil, 22 campur 1, jaiz 23. 23 daripada 41 sifat Tuhan. 23 daripada 41. Jadi maknanya yang tinggal lagi 99 makna 18. Jadi sifat iftiqar ada lagi daripada 41. 41 tu ialah sifat ketuhanan saja. Tak masuk kenabian. Jadi dia akan jadi semua sifat ketuhanan ialah 41. Hok bilang 20 ni, hok bilang 20. Hok bilang 20. Kita ambil hok bilang 20. Hok bilang 20. Jadi sifat ketuhanan Allah Ta'ala uluhiyatillah. Itu adalah 41. Hak ni yang bilang 20. 41 tu ialah di atas qaul. Atas qaul yang bilang 20 sifat wajib. Bila 20 sifat yang wajib di atas kaul ini. Jadi di atas kaul ini, kaul yang membilakan 20 sifat yang wajib, bermakna yang mustahil pun 20 juga, jadi 40. Kemudian satu yang harus. Jadi sifat uluhiyah Allah Ta'ala itu ada 41. 41 ini kita bagikan satunya sifat istighna. Al-istighna.
Istighna. Jadi yang istighna ini 41 ni campur yang mustahil. Betul. Jadi istighnanya ialah wajib sebelah. Wajib mana 11, mustahil 11, jaiz mana 1. Jadi jumlahnya adalah 23. Itu sifat istighna. Kemudian alif tiqar. Mana alif tiqaru ilaih? Itu dia kena cepat. Berhajat segala yang lainnya kepada Allah Ta'ala. Iftiqar. Sifat iftiqar itu kalau 23, baki daripada 23 itu bermakna 18. Jadi sifat iftiqar itu dia ada 18. Bila 20. Sifat istighna ada 23. 23 tambah 18 jadi 41. Tu. Jadi kalaulah tiada bersifat dengan sifat-sifat istighna ini, jadi harus, kalau tak bersifat dengan sifat harus bermakna wajib. Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu daripada mungkin. Itu mustahil. Ini satu akidah, iaitu akidah tu harus, akidah harus mana jaiz. Satu sifat saja. Maka jumlah barang yang lazimkan dia barayan oleh istighna itu 23 akidah. Jadi 23 akidah. Itu istighna. Dan iftiqar artinya berkehendak segalanya baru kepadanya. Sifat iftiqar. Jadi orang kata maksudnya sifat Allah Ta'ala ni ada dua. Satu istighna dan juga iftiqar. Tetapi pada kata iftiqar ini harus berhati-hati. Karena Allah Ta'ala tidak iftiqar. Yang iftiqar itu ialah makhluk kepada Allah Ta'ala. Jadi diisnadkan, dikatakan bahawa sifat Allah Ta'ala itu sifat iftiqar. Mana iftiqar makhluk kepada dia. Yang lain daripada Allah Ta'ala itu berhajat kepada Allah Ta'ala. Itulah angka nombor 1 tu dia buat suatu ta'liq sebagai tambih peringatan datah tu. Qaluhu artinya berkehendak segala yang baru kepadanya. Jadi diketahui daripada ini tafsir. Jadi iftiqar berkehendak segala yang baru kepadanya kepada Allah Ta'ala. Jadi diketahui dan difahamilah daripada tafsir ini. Tafsir apa? Iftiqar, yakni iftiqar makhluk kepada Allah. Yakni berhajat segala yang baru kepada Allah Ta'ala ni. Ini, diketahui daripada tafsir ini tafsir, bahawasanya iftiqar itu sifat makhluk. Hakikat yang sebenarnya iftiqar itu ialah sifat makhluk, bukannya sifat Tuhan. Tapi dikatakan bahawasanya Allah Ta'ala, sifat ketuhanan Allah Ta'ala itu dua, istighna dan juga iftiqar. Murah iftiqar itu ialah iftiqar makhluk kepada Allah. Bukannya diri sifat Allah Ta'ala itu bukan. Bagaimana kita kata istighna tak apalah. Allah Ta'ala terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Kenalah. Hak ni sifat Allah Ta'ala iftiqar makhluk kepada Allah Ta'ala. Begitu. Tu. Jadi bukannya sifat Allah Ta'ala. Iftiqar itu sifat makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Maka tiada harus bagi seorang makna hara iftiqar itu sifat Allah Ta'ala, malaikat serta mulahazah. Jaga dalam hati, memandang-mandang di dalam hati kita kepada muta'alliqnya dengan kasrah lam, iaitu kalimah kepadanya. Tu. Mulahazah maknanya memandang hati.
Jadi kalau kita kata iftikar itu, kita kata sifat Allah Ta'ala iftikar itu, bila kita sebut kata iftikar, bila kita bertanya, kena mulahazah hati. Mulahazah ni memandang hati, jaga-jaga oleh hati kita kepada muta'alliqnya. Muta'alliqnya iftikar itu. Sini nama iftikar. Muta'alliqnya iftikar. Gabriel. Muta'alliq dia perkataan kepadanya. Ini muta'alliq dia. Dalam bahasa Arabnya ilaih, al-muftakiru ilaih. Bila kita sebut kata Allah, kalau kita katakan iftikar itu sifat Allah Ta'ala, maksudnya iftikar itu berhajat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Hati kita tu kena jaga. Mulahazah, kena memandang. Mulahazah, memerhatikan, memandang-mandang kepada muta'alliq, kepada perkataan iftikar. Apa dia muta'alliq dia? Ilaih. Ilaih ini dia panggil harful jar asli. Haraja asli, maka dia berhajat, yahtaju, dia berhajat, yahtaju ila muta'allaq. Muta'allaq. Ini muta'allaq. Ini muta'alliq. Haraf jar ini ila tu ilahi. Ila tu dia panggil muta'alliq. Muta'alliq. Iftikar ni dia panggil muta'allaq kepada ilahi. Yang ditakluki oleh ini. Jadi kepadanya ke mana berhajat kepadanya. Kepadanya nyonya Allah damir. Ilahi ilallah. Bila kita membangsakan sifat iftikar ini kepada Allah Ta'ala, cepat-cepat hati kita tu kena pandang kepada muta'alliqnya. Muta'alliq kepada perkataan iftikar. Mana muta'alliq dia? Ilaihi, kepadanya. Bahasa Arab ilahi, bahasa Melayu kepadanya, nya Allah. Jadi kepadanya ilahi itu ialah muta'alliq kepada iftikar. Iftikar ni muta'allaq kepada ilah. Jadi hok datang sat ni, hok datang. Jadi apabila tidak harus bagi seseorang i'tiqadkan iftikar itu ialah sifat Allah, melainkan serta mulahazah. Boleh kita kata iftikar itu sifat Allah dengan bahawa kita mulahazah hati, mana-mana hati kita tu kepada muta'alliq dia. Tu. Ketika kita kata sifat Allah Ta'ala istighna, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita kata iftikar itu sifat Allah Ta'ala, bolehkah tidak kita kata iftikar itu sifat Allah Ta'ala? Tak boleh, malaikat kena mulahazah hati kepada muta'alliq dia. Jadi kalau kita tu mulahazah kepada muta'alliqnya, tak apa. Maknanya bila kita kata iftikar, dalam hati kita tu selalu dah kena pandang-pandang kepada ilaih. Iftikar, kita kata iftikar saja dalam hati ilaih. Kepadanya, dalam hati kita tu kena ada selalu dah. Terpandang-pandang kepada perkataan kepadanya. Mana Allah Ta'ala iftikar itu sifat Allah dalam hati kita kepadanya. Iftikar kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi maknanya kerana iftikar itu bukan sifat Allah, sifat makhluk. Lepas tu apa dalam ibarat kata sifat Allah Ta'ala tu dua, sifat ketuhanan Allah Ta'ala tu dua, istighna satu lagi iftikar. Maksud iftikar itu ialah iftikari kulli ma'adahu ilaihi. Mana kita kena sebut ilahi dulu. Iftikaru ilahi kulli ma'adah. Dia kena sebut kullu ma'adah. Kena sebut ilahi dulu.
Tu. Kalau berhajat oleh setiap yang lainnya kepadanya, tu jadi lambat. Ilahi itu dia kena cepat. Bukan dalam hati tu dia kena menyertai. Selalu dah. Bila kita kata iftikar, dalam hati mulahazah kepadanya. Tu. Kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Maksudnya berhajat kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala. Takut waham kata Allah Ta'ala tu berhajat kepada yang lain. Itu tidak. Jadi berhajat setiap yang lainnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan kepadanya dan tiada harus pula mengitlaqkan iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Itlaq ni semata-mata lah iftikar sifat Allah Ta'ala. Seperti banyak jatuh di dalam daripada lidah orang yang Melayu yang mengajar dan yang belajar. Dan jikalau atas jalan majaz sekalipun tidak harus itlaq. Bahaya. Kerana takut orang faham kata iftikar itu sifat Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kita kata iftikar kepadanya Allah Ta'ala itulah. Iftikar kepada Allah Ta'ala itu. Sifat Allah Ta'ala mana? Berhajat kepada Allah Ta'ala tu. Berhajat kepada Allah oleh tiap-tiap yang lain. Itu makna. Jadi harus, tiada harus. Sebagaimana walaupun kerana memberi wahamkan makna kesamaran. Memberi wahamkan makna kesamaran. Ia Subhanahu Wa Ta'ala tu yang berkehendak. Dan jika adalah lafaz al-muftakiru pada kata kita, Allahum muftakiru ilaihi kullu ma siwah. Itu na'ak sababi. Pada istilah nahwu sekalipun. Dia begini, kalau orang mengaji nahwu tu, dia panggil al-muftakiru ilaihi, itu dia panggil na'ak sababi. Makna na'ak ni makna sifat lah. Sifat sababi. Bukan sifat yang hakiki dah. Kalau sifat al-mustaghin itu sifat yang hakiki. Allah Ta'ala bersifat dengan istighna. Ini bersifat dengan berhajat kepadanya. Iftikar kepadanya. Allah. Sekalipun dia adalah sifat mana na'ak sababi ataupun sifat sababi lah. Sekalipun maknanya tidak boleh. Pada istilah sekalipun maka telah menharam oleh ulama akan barang yang kurang kejinya daripada ini. Sehingga Allah mana ulama-ulama telah mengharamkan yang lebih keji daripada ini. Mana seperti kata seorang Allah Ta'ala yang menjadikan kera. Tak boleh kita kata lagu tu. Ini kita belajar dah lagi. Allah Ta'ala menjadikan kera. Lepas tu siapa yang menjadikan kera? Allah lah. Tapi tak boleh kita kata macam tu. Itu at-ta'adzubu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Wajib kita beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu kalau nak kata macam mana? Allah Ta'ala menjadikan. Kalau orang tanya, siapa yang menjadikan kera? Maka kita jawab, Allah menjadikan semua perkara. Jangan kita tuju kepada itu. Kerana tidak comel. Dia panggil jahat adab. Kurang adab dengan Allah Ta'ala. Dan yang merezekikan burung belatuk akan ular. Tu. Dan itlaqkan iftikar pada Allah Ta'ala terlebih keji daripada barang yang tersebut tu. Kalau hak tu buat haram, itlaqkan iftikar itu kepada Allah Ta'ala tu lebih keji lagi. Dengan sebab tu walaupun dia jadi tidak harus. Maksud kita kena berjagalah beringat. Jadi bukanlah makna iftikar tu sifat Allah, iftikar tu sifat makhluk. Cuma kita katakan iftikar masuk dalam kata ini, makna iftikar tu maknanya dia kena selalu gini dah. Al-iftikaru ilaih. Perkataan ilaih ni penting. Ilah ni dipanggil muta'alliq. Iftikar tu dipanggil muta'allaq. Kenapa pula? Iftikaru ilaih. Itu untuk semata-mata nak memberi faham sahajalah. Bahawa sifat Allah Ta'ala tu dia ada dua bahagian. Jadi kata kembali semula, kita masuk ke dalam semula. Jadi iftikar artinya berkehendak segala yang baru kepadanya Allah Ta'ala. Berkehendak segala yang baru. Tu kena cepat.
Segala yang baru itu berkehendak ilahi kepadanya, kepada Allah. Kepadanya Allah Ta'ala itu, bila kita kata berhajat segala yang baru kepada Allah, melazimkan hayat, mana hidup. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hidup, jadi kita tak berhajatlah kepada dia. Dia sendiri pun tidak hidup, maksudnya mati. Orang mati, kita tak berhajat kepadanya. Tidak ada orang yang berhajat kepada orang mati. Orang mati itu berhajat kepada orang hidup untuk menguruskan dia. Orang mati dia tidak boleh memberi sumbangan. Tidak boleh membuat jasa. Tak boleh nak buat apa-apa. Jadi tidak ada orang yang berhajat kepada orang mati. Kita tak berhajat kepada orang mati. Orang mati berhajat kepada kita untuk menguruskannya. Dia tak bergerak-geri dah. Seorang yang mati itu kalau dia duduk di situ dah. Sehingga hancur lebur tubuh badan dia. Kalau kita tidak usahakan untuk mengalih, memindahnya, letak dalam kubur. Yang dia duduk dalam kubur tu bukan dia bergerak sendiri, bertindak sendiri, tidak. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan hayah, mana hidup, bermakna dia bersifat dengan lawan kepada hayah, itulah mati. Jadi kalau Allah Ta'ala mati, siapa yang berhajat kepada yang mati? Tak ada yang berhajat kepada yang mati. Yang kita berhajat kepada Allah kerana Allah Ta'ala tu hidup. Dan kudrat, kudrat berkuasa. Allah Ta'ala ada kuasa. Kalau Allah Ta'ala tidak ada kuasa, bermakna dia tu lemah. Yang lemah tidak ada orang yang berhajat kepadanya. Yang lemah itu yang berhajat kepada orang lain. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat, bersifat dengan lemah. Jadi tak berhajatlah kita kepada yang lemah. Sebab itulah lazim Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrah. Bila kita kata berhajat sekali yang baru itu kepada Allah Ta'ala, bermakna lazimlah dia bersifat dengan kudrat. Dan iradah, sebab kalau tidak ada iradah, tidak ada kudrat. Dan ilmu, sebab kalau tidak ada ilmu, tidak ada iradah. Tidak ada iradah, tidak ada kudrat. Dan itu makna 3. Dan kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran. 3 apa? 4. Hayat, kudrat, iradah, ilmu. Apa? Dia kaunuhu hayyan, dan kaunuhu qadiran, dan kaunuhu muridan, dan kaunuhu aliman. Jadi 4 situ, jadi 8. Atas qaul subut sifat maknawiyah. Di atas qaul yang menisbatkan sifat maknawiyah, sifat ahwal. Mana 20 sifat lah. Qaul yang masyhur. Qaul yang rajah ni bila sakat 13 je. Jadi, dan akan wadaniyah, sifat salbiah tu tinggal di sini. Jadi masuk di sini 8 campur 1. Jadi 9. 4 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah, 1 sifat salbiah, itulah wahdaniyah. Kalau Allah Ta'ala tu tidak satu, bermakna kita tak berhajat. Kalau Allah Ta'ala ni ramah, katakan 2 saja, maka kita tak berhajat kepada dia. Sebab apa? Sebab kalau ramah Tuhan, dia akan jadi punah jana mabilah. Mana segala sesuatu alam ini. Manakala wajib segala sifat ini, 9 sifat ini, mustahillah segala lawannya. Lawan kepada sifat ini, lawan kepada hayah, mati, maknanya lemah, tidak berkehendak, jahil, dan kanuhu pak tu, dan berbilan-bilan. Itu mustahillah berbilan-bilan, itu yang melawan kepada 9 tadi. Maka jumlah barang yang melazimkan dia oleh iftikar itu 18. Dia 18 akidah. Yakni yang wajib 9, yang mustahil pun 9 jugalah. Jadi semuanya 18. 18 itu tambah dengan 23 huk istighna jadi 41. Itu yang terhimpun terkandung di dalam kata
La ilaha illallah. Itu kalimah yang pertama, kalimah la ilaha illallah. Maka terhimpun di dalamnya ialah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu yang harus, jadi 41. Kemudian apabila dibahagikan dengan secara istighna dan iftiqaru ilaihi, kalau ada itu, jadi 23 dengan 18. 23 hasil di antara 11 yang wajib, 11 yang mustahil, 22 satu yang harus. Sifat harus bagi Allah Ta'ala ni satu saja, dia duduk dalam kumpulan istighna. Tidak dalam kumpulan iftiqaru ilaih, tidak. Dan kalimah yang kedua iaitu Muhammadur Rasulullah ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tabatas sadiqin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.